Dalam pukul 11.30 malam, 22 Julai 1991, seorang lelaki bernama Tracy Edwards berumur 33 tahun kelihatan berlari dalam keadaan ketakutan. Secara kebetulan, ada dua orang pegawai polis yang bertugas sedang meronda di area berdekatan. Tracy terus mendapatkan pegawai polis tu dan menjerit meminta pertolongan. Pegawai polis tu perasan yang sebelah tangan Tracy telah pun digari. Tracy mengadu yang ada seorang lelaki pelik telah cuba untuk menggari dan mengacukan pisau kepadanya. Dia mengatakan yang dia telah dikurung selama 5 jam di dalam sebuah apartmen sebelum dia dapat melepaskan diri. Setelah percubaan untuk membuka gari di tangan Tracy tidak berjaya, polis kemudiannya menyuruh Tracy untuk membawa mereka ke rumah lelaki pelik itu. Bila kedua polis itu bersama Tracy sampai di apartmen 213, mereka disambut oleh seorang lelaki yang handsome gila macam Chip Uban channel The Segment. So lelaki ni handsome, soft spoken dan bersopan santun. Lelaki berkenaan terus menjemput pegawai polis tu untuk masuk ke rumahnya, dan bila ditanyakan adakah dia yang menggari Tracy, dia mengaku. Tanpa membuang masa, dia terus membuka gari di pergelangan tangan Tracy. Polis menyuruh lelaki itu mendiamkan diri sementara seorang lagi pegawai polis nak buat spot check dekat dalam rumah dia. Apa yang pegawai polis tu jumpa dekat dalam rumah lelaki ini memang mengejutkan guys. Sangat-sangatlah gruesome. Sehingga kan pegawai polis yang berpengalaman hampir 10 tahun tu boleh termuntah. Korang nak tahu apa yang diorang jumpa? Stay tune, kita usah intro dulu. Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy Channel di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang suka dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Hari ni Abang Boy akan kupas seorang pembunuh bersiri yang menjadi inspirasi dalam banyak movie Hollywood. In fact, sekarang ni 2-3 hari lepas, Netflix dah keluar satu series Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Dahmer adalah di antara pembunuh bersiri di dalam ranking top 10 guys. Bukan hanya disebabkan bilangan mangsa-mangsanya saja, tetapi juga disebabkan apa yang dibuat pada mayat mangsa selepas dia bunuh. This is going to be heavy. Macam Abang Boy letak dekat disclaimer tadi, lagi sekali Abang Boy cakap viewer discretion is advised. Jeffrey Dahmer dilahirkan pada 21 Mei 1960 di Milwaukee, Wisconsin. Dia adalah anak pertama dan menurut ibu bapanya, Jeffrey dibesarkan dalam keadaan yang bergolak. Walaupun macam tu, dia adalah kanak-kanak yang sangat energetik guys. Melompat-lompat, berguling sana sini macam kanak-kanak lain juga. Akan tetapi semua ni berubah bila dia berusia 4 tahun, di mana dia terpaksa menjalani pembedahan double hernia. Kalau siapa yang tak tahu, hernia ni adalah penyakit di mana bahagian testis kanak-kanak membengkak. Dia menjadi lebih pendiam dan tak mau bercampur gaul dengan orang. Mak bapak dia pula satu hal juga. Bapak dia ni selalu tak ada kat rumah, sama ada dia pergi kerja ataupun dia belajar. Maknya pula pengidap anxiety disorder dan depresi yang teruk sehingga kan hanya berbaring di atas katil sepanjang masa. Atas sebab ni, Jeffrey dan adiknya selalu dibiarkan bersendirian. Walaupun macam tu, kedua-dua adik-beradik ni membesar tanpa ada tragedi-tragedi ngeri lah. Dia tak pernah didera, apa benda, semua tak ada. Menurut Jeffrey sendiri, mereka berdua membesar dalam keadaan yang agak normal. Akan tetapi, along the way, Jeffrey ni dah mula develop satu minat yang pelik. Benda ni bermula apabila satu hari dia terjumpa bangkai burung. Dia pun ambil bangkai tu dan bawa balik rumah dan memotong bangkai tu untuk melihat bahagian dalam burung tu. Dia nak tahu macam mana burung tu boleh terbang, macam mana proses burung tu makan dan sebagainya. Dia nak tahu macam mana organ dalaman burung tu berfungsi semasa burung tu masih hidup. Benda yang pada awalnya hanya perasaan ingin tahu, lama kelamaan menjadi obsesi. Dia tak minat untuk membunuh binatang, tetapi kalau Jeffrey ada terjumpa bangkai haiwan, dia akan bawa balik rumah dan dia akan bedah siasat. Kebanyakan mak bapak kalau ternampak anak-anak dia buat benda macam ni, confirm cuak punya lah. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya pada Jeffrey. Bapak dia siap bagi semangat lagi untuk Jeffrey meneruskan hobinya. Semua ni disebabkan bapaknya adalah student universiti jurusan kimia. Mungkin dia ingatkan si Jeffrey ni akan jadi doktor satu hari, atau mungkinlah dia jadi saintis. Silap besar Mat. Memang silap besar.
Zaman persekolahan Jeffrey pula, dia dikatakan selalu buat seorangan dan tidak mempunyai kawan-kawan rapat. Dia dilihat sebagai seorang outcast. Maksudnya tak ada siapa nak kawan. Social skill dia pula memang out lah, senang cerita. Tetapi menurut cikgu yang mengajarnya, Jeffrey ni sangat sopan dan menghormati guru. Walaupun tahap pembelajaran dia biasa-biasa je. Tak adalah straight A student macam bapak dia. Akan tetapi, seawal usia 14 tahun, dia dah mula meminum minuman keras guys. Even pagi-pagi tengah nak belajar dalam kelas ni pun, dia selamba je bawa botol ke dalam kelas. Bila dah kantoi dengan cikgu, Jeffrey just cakap ini bukan arak, ini adalah sebenarnya ubat dia. Pada masa ni, orang tak tahu apa sebenarnya masalah si Jeffrey ni. Nak kata dia dibuli, tak juga. Nak kata dia depres, tapi tak tahu dia depres sebab apa. Sebenarnya apa yang berlaku adalah si Jeffrey ni pada ketika dia dah akil balik, dia sedang melawan keinginan dia. Korang nak tahu apa keinginan dia? Yazza, dia tertarik kepada lelaki guys. Pada masa ni, hubungan homoseksual dianggap sebagai tabu ataupun salah. Rata-rata ramai rakyat yang mengutuk tentang perlakuan homoseksual ni pada ketika itu. So si Jeffrey ni sedang cuba untuk menjorok keinginannya untuk menjalinkan hubungan dengan lelaki lain sebab takut dikecam. Later dalam interview, Jeffrey mengatakan dia ingin membunuh dirinya akibat depresi yang sangat-sangat teruk. Walaupun macam tu, dia sempat menjalinkan hubungan secara sorok-sorok dengan seorang remaja sebayanya, tapi hubungan tu hanya cinta-cinta monyet je lah. Nothing serius sangat. Pada masa ni lah dia mula berfantasi ingin kontrol dan mengawal pasangannya. Lebih kurang macam dia nak ada seorang hamba abdi untuk mengikut apa saja kehendak dia. Dan lama kelamaan, fantasi dia menjadi lebih pelik. Dalam perjalanan dia balik ke rumah daripada sekolah, dia selalu bertembung dengan seorang lelaki yang selalu jogging melepasi dia. Menurut Jeffrey, dia mula berfantasi untuk memukul lelaki itu sampai pingsan dan mencabul lelaki itu. Sehinggalah pada suatu hari, Jeffrey menyorok dalam semak di laluan lelaki tersebut selalu berjogging. Pada hari itu, nasib baik lelaki itu tak berjogging pula. Mojolah dia tak lalu kat situ. Kalau tak, silap hari bulan pecah kepala tak pasal-pasal. Selepas daripada insiden tu, Jeffrey kebanyakan masanya hanya sorokkan keinginannya dan hanya berfantasi. Dia tak berani langsung nak bertindak untuk realisasikan angan-angannya untuk kidnap lelaki lain. Semua ni disebabkan dia masih lagi tinggal bersama orang tuanya dan dia takut nak lakukan benda ni di luar rumah. Tetapi semua ni berubah pada tahun 1977. Di usia Jeffrey 17 tahun, mak bapak dia decide untuk bercerai dan duduk berasingan. Bapak dia duduk kat tempat lain, mak dia duduk kat tempat lain, bawa sekali adik Jeffrey. Penyudahnya, Jeffrey tinggal berseorangan dekat dalam rumah tu. Kalau kita lah, kalau kena tinggal, sure kita akan rasa tersisih. Tetapi bagi si Jeffrey ni tak guys. Dia happy gila kot. Finally dia ada tempat di mana dia boleh minum sampai mabuk dan berfantasi tanpa ada halangan, tanpa ada orang tahu. Sampailah satu hari pada 18 Jun 1978, 3 minggu selepas dia tamatkan persekolahannya. On the way nak balik ke rumah dari pergi membeli minuman keras, dia telah menumpangkan seorang lelaki yang hanya berumur 19 tahun, setahun tua daripada Jeffrey. Mamat ni bernama Stephen Hicks. Hicks ni sebenarnya nak tumpang untuk pergi ke satu konsert di Cleveland. Jeffrey offer untuk menumpangkan Hicks yang pada masa tu tengah hitchhiking dekat tepi jalan, dengan syarat yang Hicks perlu teman Jeffrey untuk minum arak dekat rumah dia. Melihat yang Jeffrey ni muda, muka innocent pula tu, so Hicks pun bersetujulah dengan syarat Jeffrey. Hicks yang pada masa tu tak berbaju menunggu di tepi jalan menaikkan nafsu Jeffrey. Walaupun pada masa tu Hicks hanya bersembang pasal perempuan je sepanjang jalan ke rumah Jeffrey. Sampai kat rumah, diorang pun minumlah, mabuk-mabuk, sembang-sembang pasal zaman persekolahan masing-masing sambil dengar-dengar lagu. Sampailah masa untuk Hicks ni gerak. Dia dah lepak dengan Jeffrey selama beberapa jam tau. Ataulah mungkin pada masa ni Hicks dah mula freak out dengan Jeffrey disebabkan koleksi bangkai-bangkai haiwan yang telah diawetkan oleh Jeffrey. Tiba-tiba Jeffrey ni timbul keinginan untuk menyimpan Hicks. Dia tak nak Hicks ni pergi sebenarnya. Jeffrey menyuruh Hicks tunggu sekejap sementara dia pergi ambil kunci kereta. Jeffrey terus mencapai satu dumbbell seberat 4.5 kg dan menghayun kepada Hicks daripada belakang sebanyak 2 kali. Setelah Hicks rebah, Jeffrey seterusnya mencekik Hicks sehingga mati. Jeffrey macam tak percaya je apa yang dia dah buat. Selama hari ni dia hanya berfantasi je. Tetapi pada kali ni dia dapat realisasikan angan-angannya untuk membunuh seseorang. Jeffrey kemudiannya menanggalkan semua baju Hicks dan membuat perkara-perkara yang tak sepatutnya kepada tubuh Hicks yang tak bernyawa tu. Dia meraba-raba, membelai-belai dan beronani di sebelah mayat Hicks. Selalunya kebanyakan pembunuh bersiri akan melupuskan mayat mangsa secepat mungkin. Tetapi kali ni lain pula guys. Dia teringat balik pada masa muda dia. Dia membelah haiwan-haiwan untuk diawet.
Pada keesokan harinya, Jeffrey mengambil masa untuk mengerat mayat Hicks ke beberapa bahagian dan setiap satu potongan tu dia akan mengkaji organ-organ dalaman manusia. Setiap otot, setiap urat, semua diselidik. Bila dia dah selesai, anggota tubuh tu telah ditanam ke dalam lubang cetek di belakang rumah Jeffrey. Beberapa minggu kemudian, Jeffrey menggali semula anggota tubuh Hicks yang dah mereput tu dan melapah dagingnya daripada tulang. Dan daging itu telah dicairkan ke dalam asid dan membuang sisa-sisanya ke dalam tandas. Tulang temulang telah dihancurkan dengan menggunakan hammer dan abu-abu tu ditaburkan di serata kawasan hutan di belakang rumah Jeffrey. Stephen Hicks adalah mangsa pertama Jeffrey Dahmer. Lebih kurang 6 minggu selepas kematian Hicks, bapa Jeffrey kembali tinggal di rumahnya bersama tunangnya yang baru. Dalam pada ni, bapanya melihat Jeffrey hanya melepak dekat rumah, sentiasa dalam keadaan mabuk. Mungkin kerana tak nak mensia-siakan masa, bapa Jeffrey memaksa anaknya untuk memasuki Ohio State University dalam jurusan bisnes. Tak boleh buat apa. Kalau kepala dah tak betul, memang sampai ke sudah dia macam tu. Jeffrey mabuk sepanjang masa di universiti. Dia fail ke semua subjek pembelajarannya. Basically, dia hanya dapat 0.45 GPA sahaja. Dia memang tak nak study guys. Mata pelajaran yang disuka hanya satu je. Bukan kelas pun. Dia dapat B- dalam aktiviti menembak. Itu je. Memang barai. Ada sekali tu bapak dia datang ke kolej kediaman Jeffrey. Masuk-masuk je ke bilik, apa yang dia nampak adalah botol-botol arak yang dah kosong. Walaupun bapak dia dah bayar advance 2 semester, Jeffrey ambil keputusan untuk berhenti daripada U pada semester pertama. Pada bulan Januari 1979, Jeffrey telah menyertai askar dan dilatih di dalam unit perubatan di Fort Sam Houston. Pada Julai 1979, dia telah diterbangkan ke Baumholder, Germany untuk berkhidmat sebagai medik. Dia dah okey sikit pada masa ni. Akan tetapi sekali lagi tabiat lama datang balik. Dia mula minum dan dalam keadaan yang sentiasa mabuk. Masa dia bertugas pun dia boleh mabuk guys. Macam mana Cor? Engkau medik. Elok pesakit tu pening kau bagi ubat kuat. Naya member. Pada 1981 dia telah dilepaskan daripada perkhidmatan askar. Daripada sini dia telah berhijrah ke Miami, Florida. Niatnya nak memulakan hidupnya yang baru tanpa bapanya mengongkong beliau. Dan di sini dia meneruskan kehidupannya bekerja sebagai penjaga kedai makan di tepi jalan. Akan tetapi setelah beberapa bulan, Jeffrey menelefon bapanya untuk pulang ke Milwaukee. Di sinilah dia tinggal bersama bapa dan ibu tiri barunya. Tetapi seperti biasa, tabiat mabuknya memang susah sangat nak bendung. Dia hanya melepak dekat rumah dan minum. Masa yang dia keluar rumah adalah untuk pergi ke kedai dan beli arak. Itu je. Memang barai gila mat. Bapaknya berulang-ulang kali menyuruh dia pergi cari kerja, tetapi dia buat seadin je. Last sebabkan bapak dia tak tahan, bapak dia ambil keputusan untuk menghantar si Jeffrey ni untuk tinggal bersama neneknya di West Allis, Wisconsin. Neneknya adalah seorang yang sangat-sangat mengambil berat ke atas Jeffrey. Hubungan diorang ni memang kamcing gila lah. Untuk seketika, Jeffrey mencuba sedaya upaya untuk menahan keinginan gelapnya. Dia juga cuba mendalami Kristian. Dia even follow neneknya untuk ke gereja pada setiap Ahad. Untuk kali pertama dalam hidupnya, dia telah mendapat satu kerja sebagai pembantu perubatan di sebuah pusat derma darah. Dan tak sampai pun beberapa bulan, dia start balik guys. Dia start mempunyai keinginan untuk mendekati lelaki-lelaki yang dijumpa. Jeffrey telah merogol beberapa lelaki yang dijumpanya di rumah mandi dengan cara meletakkan dadah dekat dalam minuman dia. Korang nak tahu tak apa sebenarnya masalah Mamat ni? Dia bukan tak boleh dapatkan partner tau. Muka market kot. Menurut Jeffrey sendiri, ramai yang ingin mengadakan hubungan seksual dengan dia. Akan tetapi, dia panas bila partner dia bergerak-gerak semasa melakukan hubungan seksual. Itu sebab dia prefer mangsa-mangsa dia berada dalam keadaan pingsan ataupun mati sebelum dia melakukan perkara terkutuk tu. Dia juga cakap yang dia dah train diri dia untuk menganggap orang lain sebagai alat untuk dia melepaskan nafsunya sahaja. That's it. Dia tak peduli apa partner dia fikir, janji dia puas. Next level gila Mamat ni. Dia telah dihalau daripada rumah mandi tu selepas 12 kali melakukan perkara terkutuk tu. 12 kali baru kena halau kot. Gila betul. Pada 8 September 1986, Jeffrey telah ditangkap kerana melakukan onani di hadapan seorang budak kecil guys. Budak kecil tu gila. Dia telah didapati bersalah, akan tetapi dia dilepaskan dan diletakkan dalam pemerhatian polis selama setahun. Dia juga kena mengikuti sesi kaunseling pada masa tu. Mula-mula dia ikutlah apa kata mahkamah. Tak sampai setahun guys, dia start balik.
pada 20 November 1987, Jeffrey telah berjumpa dengan Steven Tommy. Selepas ayat-ayat, Steven pun bersetujulah untuk bermalam di hotel. Akan tetapi bila pagi menjelma, Jeffrey mendapati yang Steven tak lagi bernyawa di sebelahnya. Dada Steven telah remuk dan memiliki lebam-lebam. Terdapat kesan luka-luka di buku 5 Jeffrey. Semasa sesi soal siasat selepas Jeffrey ni ditangkap, dia mengatakan yang dia tak ada langsung berniat nak mengambil nyawa si Steven ni. Akan tetapi apa yang terjadi kepada Steven adalah sesuatu yang dia sendiri tak ingat. Dia seperti blackout di saat dia membunuh Steven. Untuk melupuskan mayat, dia telah membeli satu beg suitcase besar dan menyumbat Steven dekat dalam tu. Jeffrey kemudiannya membawa mayat tu balik ke rumah neneknya. Seperti biasa, setiap malam dia akan belai-belai mayat yang terkujur kaku tu dan melempias fantasi seksual sepuas-puasnya. Dia simpan mayat Steven sampai seminggu guys, sebelum mayat tu mula membusuk. Dan selepas seminggu, Jeffrey telah mengerat mayat Steven dan melapah daging-dagingnya supaya senang dibuang ke dalam tong sampah. Tulang-tulang telah dihancurkan dan sepihan-sepihan tu telah ditaburkan dekat hutan belakang rumah neneknya. Dikatakan Jeffrey berjaya melakukan semua ni dalam masa 2 jam saja. Kepala Steven telah direbus untuk menanggalkan sisa-sisa daging yang tinggal, dan Jeffrey menyimpan tengkorak tu selama 2 minggu untuk dijadikan bahan melepaskan nafsu binatangnya. Apa yang berlaku ni telah menjadi trigger bagi Jeffrey. Selama ni dia cuba sedaya upaya untuk membendung niat untuk membunuh seseorang. Lama dah dia puasa. 9 tahun selepas kematian mangsanya yang pertama, dia cuba tahan seboleh-bolehnya. Tetapi selepas peristiwa kematian Steven ni, dia dah tak ada tarik handbrake dah guys. Kali ni dia main ngelanggar je. Dia aktif mencari mangsa-mangsa seterusnya. Selalunya dia akan pergi ke gay bar dan mengayat lelaki-lelaki yang dia anggap menarik. Dia akan mengajak mereka balik ke rumah neneknya dan disitulah dia akan meletak dadah dekat dalam minuman mereka sebelum atau selepas mereka melakukan hubungan seksual. Bila mangsa tu dah pengsan, Jeffrey terus mencekik mangsanya sehingga mati. Selepas 2 bulan daripada tarikh kematian Steven, mangsa seterusnya adalah seorang remaja yang hanya berumur 14 tahun yang bernama James Dexter. James adalah seorang pelacur yang tinggal di jalanan. Dia offer James $50 untuk menjadi modelnya untuk sesi fotografi. Seperti biasa, dia akan buat James pengsan dulu dan kemudiannya mencekik James. Jeffrey telah membiarkan mayat James di loteng selama seminggu sebelum dia lupuskan mayat James sama seperti Steven. Akan tetapi dalam banyak-banyak mangsa Jeffrey ni, ada seorang je yang bernasib baik. Dia telah diumpan untuk datang kat rumah nenek Jeffrey selepas dia diberi dadah dan tak sedarkan diri. Nenek Jeffrey telah memanggil Jeffrey dan bertanya sama ada Jeffrey berseorangan atau mempunyai teman. Walaupun Jeffrey buat-buat seperti dia berseorangan, Jeffrey takut yang aktiviti dia terkantoi dengan neneknya. So Jeffrey decide untuk membawa mangsanya yang tak sedar diri tu ke hospital untuk dirawat. Selamat weh. Neneknya kemudian telah menghalau Jeffrey sebab dah tak tahan sangat dengan perangai Jeffrey ni yang selalu mabuk dan hanya tahu pau duit dia je. So berpindahlah si Jeffrey ni ke rumah yang dikenali sebagai The House of Horror, apartmen bernombor 213 North 25th Street, Milwaukee. Di sinilah tanpa ada sekatan atau mata-mata yang melihat, Jeffrey bebas melakukan apa saja yang disuka dekat dalam rumah dia. Tak sampai seminggu dia telah mengumpan seorang pelacur lelaki yang bernama Raymond. Kali ni dia tak puas dah dengan hanya membunuh dan melakukan perkara-perkara terkutuk kepada mangsa-mangsanya. Dia dah mula menyimpan tengkorak mangsanya. Bukan setakat tu je tau, dia juga menyimpan alat kelamin mangsanya di dalam cairan pengawet sebagai satu trofi. Dari saat dia berpindah dekat rumah barunya, dia basically telah membunuh satu mangsa setiap minggu guys. Dia punya galak lain macam tu. Korang nak tahu tak something? Sebenarnya Jeffrey ni nyaris gila ditangkap pada 26 Mei 1991. Mangsa Jeffrey yang berumur 14 tahun yang bernama Conrad Sinta Somphon telah berjaya melarikan diri dalam keadaan berbogel dan berdarah-darah. Dia berjaya mendapatkan polis, akan tetapi disebabkan Conrad ni berada dalam pengaruh dadah, polis yang bertugas membawa Conrad balik ke rumah Jeffrey. Jeffrey hanya memberi alasan yang mereka berdua adalah sepasang kekasih dan Conrad ni sebenarnya berumur 19 tahun. Polis yang tak mahu masuk campur dalam pergaduhan pasangan kekasih menyuruh Conrad untuk masuk balik ke rumah bersama-sama dengan Jeffrey. Like serious lah weh. Mamat tu basically berbogel kot. Dan dia punya belakang tu berdarah weh. Apa jadahnya polis ingat benda tu normal? Selepas je polis tu belah, Jeffrey kemudiannya drill kepala Conrad ni dan telah menyuntik hydrochloric acid dekat dalam kepala Conrad dengan harapan untuk dijadikan zombie yang akan menurut semua perintahnya. Yang peliknya, Conrad tak mati dekat situ guys. Dia hidup lebih 12 jam selepas disuntik dekat kepala dia. Keesokan harinya, bila Jeffrey keluar kejap untuk membeli arak,
Bila dia balik, dia melihat yang Conrad telah keluar daripada rumahnya dan berada di tepi jalan dalam keadaan berbogel, guys. Sekali lagi polis telah dipanggil dan Jeffrey sekali lagi disoal, guys. Jawapan yang sama diberikan kepada anggota polis. Jeffrey siap tunjukkan gambar bogel Conrad yang diambil. Jeffrey memberi alasan yang boyfriend dia mabuk disebabkan pergaduhan di antara mereka semalam. Sekali lagi polis belah, Mat. Bukan sekali tau, 2 kali Jeffrey nyariskan tu. Lepas je polis belah, Jeffrey telah menyuntik sekali lagi asid hidroklorik ke dalam kepala Conrad dan kali ni Conrad terus rebah dan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pada 22 Julai 1991, Jeffrey telah mendatangi 3 orang lelaki gay dan offer salah seorang daripada mereka ni $100 untuk menjadi model untuk sesi penggambarannya. Seorang lelaki yang bernama Tracy Edward bersetuju dan mereka berdua bergerak ke apartmen Jeffrey. Di sini Jeffrey memulakan bersembang-sembang kosong dengan Tracy. Bila Tracy terleka, Jeffrey terus menggari tangan Tracy, akan tetapi gagal untuk menggarikan kedua-dua belah tangannya. So hanya sebelah je lah. Tracy ni macam, kau dah kenapa, Mat? Jeffrey kemudiannya mengatakan ini adalah konsep yang digunakan dalam sesi penggambaran nanti. Jeffrey kemudiannya mengajak Tracy ke dalam bilik untuk start fotografi. Tracy perasan dekat dinding tu terdapat banyak poster lelaki bogel. Dia juga perasan ada tong drum berwarna biru di sebelah katil. Bau seperti kemikal dan busuk keluar daripada tong tu. Bila Tracy dah duduk dekat atas katil, Jeffrey terus mengeluarkan pisau rainbow. Tetapi untuk tidak merisaukan Tracy, Jeffrey mengatakan yang pisau tu akan digunakan sebagai prop dalam photoshoot nanti. Tracy masa ni goyang gila, guys. Nak buat apa tu? Nak lawan Mamat tu ada pisau rainbow pula. Korang tengok kan cerita Rainbow? Korang tahu kan Rainbow buat apa pakai pisau tu? Aku pun cuak. So dia pun try lah buat deal dengan Jeffrey. Kalau Jeffrey nak dia buka baju, Jeffrey kena buka gari ni dan simpan pisau tu. Jeffrey macam buat tak layan je dengan permintaan Tracy ni. Dia hanya tengok TV dan bercakap sorang-sorang. Lama jugalah dia buat macam tu. Akhirnya Jeffrey mendekati Tracy dan meletakkan kepalanya di dada. Dengan pisau yang masih di tangan, dia acukan kepada dada Tracy. Jeffrey berbisik kepada Tracy yang dia akan makan jantung Tracy pada malam tu juga. Tracy berkali-kali merayu kepada Jeffrey untuk melepaskannya, sehinggakan mengaku yang mereka berdua adalah kawan dan kawan takkan meninggalkan kawannya berseorangan. Dia akan sentiasa menemani Jeffrey. Tak jalan juga, Mat. Jeffrey buat dono je. Sampailah satu masa si Tracy ni cakap boleh tak kalau mereka berdua minum bir dekat ruang tamu. Sebab ruang tamu tu ada aircon katanya. Jeffrey pun bersetuju dan mereka berdua menuju ke ruang tamu. Di sinilah Tracy bertindak untuk menumbuk muka Jeffrey dan berlari ke pintu depan yang tak berkunci. Tracy berjaya keluar daripada apartmen tu dan berlari ke jalan utama, di mana 2 orang polis secara kebetulan tengah beronda. Mereka membawa Tracy ke rumah Jeffrey dan apabila mereka bertiga tiba dekat apartmen 213, Jeffrey menjemput pegawai polis dan Tracy untuk masuk ke dalam dan membuka gari Tracy. Seorang daripada anggota polis ni meminta kebenaran untuk cek dekat dalam rumah dan Jeffrey pun bersetuju. Tak ada apa-apa yang mencurigakan di ruang tamu. So si polis ni pun masuklah kat dalam bilik pula. Polis tu perasan ada satu laci yang telah dibuka dan dekat dalam dia ada banyak gila gambar lelaki bogel. Rata-ratanya seperti telah dipost seperti patung. Pegawai polis yang bernama Bueller mengatakan rata-rata seperti mereka ni dah mati. Bila dia cek lagi, terkejut beruk, Mat. Terdapat gambar di setiap peringkat mayat di kerat-kerat. Ini dah serius tu. Ini dah bukan biasa-biasa dah. Bila Jeffrey melihat yang Mueller terjumpa koleksi gambar-gambar Polaroid tu, Jeffrey cuba melarikan diri, akan tetapi atas tindakan pantas polis berjaya menahan Jeffrey dan menggarikan dia. Apa yang mereka jumpa dekat dalam rumah tu akan menghantui hidup mereka seumur hidup. Di dalam peti ais terdapat kepala lelaki kulit hitam, guys. Gila betul. Setelah apartmen si Jeffrey ni digeledah secara terperinci, semua sekali mereka temui 4 kepala manusia yang telah dikerat. 7 tengkorak telah dijumpai di dalam almari baju di dalam bilik, 2 jantung di dalam ruang freezer peti ais, 1 lengan dan yang paling mengerikan adalah 1 bahagian torso dan beberapa cebisan daging dan organ manusia di dalam beg plastik. Tak cukup dengan tu diorang juga jumpa 2 alat kelamin yang telah diawetkan, 2 tangan manusia dan dekat dalam tong drum tu terdapat 3 rangka manusia yang separuh reput dekat dalam mandian asid. Tak ada pilihan lain. Jeffrey telah mengaku bersalah yang dia telah membunuh 16 orang di Wisconsin dan seorang lagi di Ohio pada 1978, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 17 orang mangsa. Masa perbicaraan Jeffrey Dahmer, satu je persoalan yang berlega-lega di kepala juri dan hakim. Adakah Jeffrey Dahmer mengidap penyakit mental?
Disebabkan dia punya crime ni bukan kaleng-kaleng guys. Tak ada orang normal yang mampu buat macam apa yang Jeffrey ni buat. Setelah melalui ujian psikologi, Jeffrey didapati berada dalam keadaan waras semasa dia melakukan jenayahnya. Pada 1 Mei 1992, Jeffrey telah didapati bersalah dan dijatuhi hukuman sebanyak 16 life sentences dan ditambahkan pula 70 tahun. Berita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Jeffrey ni tersebar serata negara. Pada masa tu, Jeffrey ni dah macam personality lah senang cerita. Pihak media berebut-rebut nak interview Jeffrey ni untuk siaran TV diorang. Di dalam penjara, dilaporkan Jeffrey telah mendekatkan dirinya dengan Kristen dan berkelakuan baik. Walaupun macam tu, Jeffrey sebenarnya tak selamat dekat dalam penjara. Dia telah melalui 2 kali pucuan bunuh oleh penghuni penjara yang lain. Kali pertama tu Jeffrey mengalami luka di leher akibat telah dikelak oleh O. Salvo Durruti. Kali kedua, Jeffrey tak bernasib baik. Dia telah dibunuh menggunakan batang besi dekat dalam bilik air. Christopher Scarver yang mengalami penyakit skizofrenia dikatakan telah memukul Jeffrey Dahmer di kepala dan kemudiannya memukul seorang lagi banduan bernama Anderson. Christopher mengatakan kepada pengawal penjara yang Tuhan telah menyuruhnya untuk membunuh mereka berdua. Kejadian tu terjadi pada 28 November 1994. Cerita tentang Jeffrey Dahmer ni banyak sangat menjadi inspirasi filem-filem Hollywood. Antaranya adalah The Secret Life, Jeffrey Dahmer pada tahun 1993, Dahmer pada tahun 2002 yang dilakukan oleh superhero Hawkeye kita, Jeremy Renner, The Jeffrey Dahmer Files pada tahun 2012, My Friend Dahmer tahun 2017 dan yang paling latest adalah Monster, The Jeffrey Dahmer Story, memberi pendekatan yang lebih dramatik daripada mata seorang pembunuh berseri yang juga dikenali sebagai The Milwaukee Cannibal. Cerita ni agak slow, kira macam slow burner lah senang cerita. Korang jangan expect laju macam Fast and Furious. Cerita ni dia build up the character supaya kita lebih faham macam mana fungsi kepala otak Dahmer ni. So please, Abang Boy highly recommend korang tengok cerita ni kalau korang berminat dengan true crime. So apa pendapat korang pasal kes kali ni? Adakah Jeffrey Dahmer adalah seorang pesakit mental atau adakah dia seorang monster? Layak tak dia mati dalam keadaan begitu? Bagi pendapat korang dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa belanja Abang Boy dengan 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So until next time, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.